Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sambungan kita pada hari ini muka dalam Al-Khislatu Tsaniyah. Qala al-musannif rahimahullah wal khislatu tsaniyah alla takuna himmatuka fi wa'zika an yan'ara al-khalq fi majlisik. Ini adalah dalam kita berada dalam topik di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah dia menasihatkan kita kesemuanya ada 8. Ada 8 perkara yang 4 yang perlu kamu tinggalkan dan 4 yang perlu kamu laksanakan, yang perlu kamu amalkan. Kita ulang semula lah sebagai peringatan untuk kita kerana agak panjang setelah masa kita tidak sambung kitab kita ini. Jadi perkara yang perlu kita tinggalkan, kata dia yang pertama sekali, elakkan daripada kamu berdebat dengan sesiapa pun. Itu yang pertama sekali. Kecuali kalau diperlukan sangat-sangat untuk kamu tampil membela Islam dan sebagainya. Yang paling baik ialah alla tunazira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Selama kamu mampu, tak usah kamu berdebat dengan sesiapa pun. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan kamu menjadi seorang juru nasihat ataupun seorang penceramah yang menyampaikan peringatan tentang agama ini, melainkan kamu beramal terlebih dahulu. Melainkan kamu beramal terlebih dahulu. Dengan pengertian yang lain, jadikan ilmu itu dipelajari untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sehinggalah setelah kita beramal, barulah kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu pun kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika sekiranya kamu perlu menjadi juru nasihat, perlu menjadi penceramah, orang yang beri peringatan, maka adalah kamu perhatikan dua perkara. Ini yang menjadi topik kita hari ini, dan kita dah baca satu, hari ini yang kedua. Jadi yang pertama, bila kita perlu menjadi seorang juru nasihat, diistilahkan dengan al-wa'iz ataupun mudzakiran, maka hendaklah kamu perhatikan dua perkara, elakkan dua perkara. Fahzar an khaslatain. Yang pertama, daripada memberat-beratkan, ani takallufil kalam. Elakkan daripada penyampaian yang memberat-beratkan, dibuat-buat dalam ceramah kita ataupun dalam pengajaran kita, dalam nasihat yang kita sampaikan. Fokuskan kepada apa yang perlu disampaikan kepada audien lah, ya. Yang perlu dari aspek agama, bukan tujuannya untuk menarik mereka kepada kita dengan syair-syair yang dibuat-buat, yang diada-adakan, cerita-cerita yang semata-mata diungkapkan untuk menjadikan orang kagum dengan kita dan sebagainya. Yang kedua, kata dia hari ini, alla takuna himmatuka fi wa'zika. Janganlah tujuan kamu, cita-cita kamu dalam pengisian kamu dan nasihat yang kamu berikan itu ayan aral khalq min majlisik, fi majlisik. Nah, untuk menjadikan orang ramai menempik, yan'ar, menempik ataupun memekik dalam majlis kamu. Dalam arti lain, makna untuk menzahirkan kekaguman orang, lalu mereka memberi reaksi, reaksi kagum dan sebagainya. Wa yuzhirul wajd,
dan elakkan daripada menzahirkan betapa mereka tersentuh hati dengan ceramah kamu. Mana kamu berceramah semata-mata untuk agar orang ramai yuzhiru al-wajd. Al-wajd ni adalah mana perasaan tersentuh hati. Wa yashuqqu siyam, lalu mereka mengoyak-ngoyak baju mereka. Yal yuqalu ni'mal majlis hadza, supaya disebut inilah majlis yang paling hebat, yang paling mengagumkan. Lianna kulla mailin ila dunya, lianna kullahu mailun ila dunya. Kerana semua itu adalah faktor yang menunjukkan bahasanya kecenderungan pada dunia. Yang berceramah untuk dilihat hebat, yang berceramah untuk dikagumi. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan ia lahir daripada kelalaian, kealpaan. Bal yanbaghi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'u an-nasa min ad-dunya ila al-akhirah. Dan yang sepatutnya ialah keazaman kamu dan juga cita-cita kamu dalam ceramah yang kamu sampaikan itu ialah untuk mengajak manusia berpaling daripada dunia kepada akhirat. Wa minal ma'siyati ila ta'ah, berpaling daripada maksiat kepada ketaatan. Wa minal hars ila zuhud, daripada ketamakan kepada kezuhudan. Wa minal bukhli ila sakha, daripada kebakhilan kepada kepemurahan. Wa minal ghurur ila taqwa, daripada terpedaya dengan dunia ini kepada ketakwaan. Wa tuhabbiba ilaihim al-akhirah, dan kamu menjadikan mereka kasih ke akhirat. Wa tubaghidha alaihim dunya, dan menjadikan mereka benci ke dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhd, dan kamu mengajar mereka ilmu ibadat dan juga ilmu kezuhudan. Li'anna al-ghalib fi tiba'ihim az-zayghu an manhaj syar'. Karena menjadi kebiasaan kepada tabiat manusia itu ialah berpaling daripada manhaj syarak. Jadi tugas kita lah untuk mengembalikan mereka kepada manhaj syarak. Wasa'yu fima la yarda, dan menjadi tabiat manusia ini suka berusaha fima la yarda, pada perkara yang la yarda Allahu bihi, yang tidak diridai oleh Allah. Jadi menjadi tugas kita lah untuk memberi motivasi kepada mereka supaya berusaha dalam perkara yang Allah Ta'ala redha. Wa ishtighalu bil akhlaq radiyah, dan menjadi tabiat manusia juga suka bersibuk dengan akhlak-akhlak yang rendah. Jadi tugas kita lah untuk memberi kesedaran pada mereka supaya mereka bersibuk dengan akhlak-akhlak yang hamidah, akhlak yang tinggi. Kata Imam Ghazali, fa'alqi fi qulubi ru'ba, maka lontarkanlah ke dalam hati mereka perasaan takut kepada Allah. Warrawwi'hum wahadzirhum amma yastaqbiluna minal makhaf, dan beri peringatan pada mereka, bangkitkan ketakutan dalam hati mereka terhadap perkara yang bakal mereka tempuhi, minal makhaf, daripada perkara-perkara yang sangat menakutkan, iaitu tentang azab kubur, soalan malaikat munkar nakir, apa yang akan menemani kamu dalam kubur nanti kalau kamu tidak ada amal soleh dan sebagainya, hisab di akhirat, titian atau as-sirat. Itu perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan, membimbangkan bagi orang yang tidak membuat persiapan. Itu tugas kita. La'alla sifati batinihim tataghayyar. Mudah-mudahan barangkali dengan nasihat yang kamu sampaikan dengan ikhlas itu, dengan berfokus itu, sifat-sifat batin mereka, sifat-sifat batin yang buruk mereka itu tataghayyar, akan berubah. Wa mu'amalat zahirihim tatabaddal, dan zahir mereka pula, muamalat, interaksi zahir mereka, amalan-amalan zahir mereka juga akan berubah kepada yang baik. Wa yuzhiruna al-hars wa rughbah fi ta'ah, dan mereka dapat menampilkan keinginan dan juga keinginan dan kepada ketaatan, wa ruju'an al-ma'siyah, dan juga kembali daripada maksiat. Wa hadha tariqul wa'zi wa nasihat, inilah jalan nasihat dan juga jalan peringatan. Maknanya beginilah seharusnya nasihat dan peringatan itu disampaikan.
Wa kullu wa'zin la yakunu hakadha. Semua peringatan, semua nasihat, semua ceramah yang tidak sebegini, fahuwa wabalun ala man qala wa sami'a. Dia bukan kebaikan tapi kebinasaan yang bakal menimpa orang yang mengucapkan dan juga orang yang mendengar itu sendiri. Bal qila, bahkan disebutkan juga, innahu ghaulun wa syaitanun. Dia sebenarnya adalah bukan faedah, bukan kebaikan tapi bahaya, kebinasaan, wa syaitanun, dan juga syaitan. Walaupun zahirnya itu nampak peringatan, nampak ceramah yang baik, tapi sebenarnya dia itu adalah kemusnahan dan juga syaitan. Yazhabu bil khalqi inut tariq, ia memalingkan manusia berjalan Allah, wa yuhlikuhum, dan juga membinasakan mereka. Wajibu alaihim an yafiru minhu, maka wajib mereka berpaling daripadanya. Mana daripada penceramah ataupun pemberi nasihat yang sebegitu. Lianna ma yufsidu hadzal qail, kan apa yang kerosakan yang disebabkan oleh al-qail, pengucap yang sebegitu, penceramah sebegitu, min dinihim, daripada agama mereka, la yastati an yufsidahu bimisli syaitan, tak mampu dilakukan oleh syaitan. Mana kerosakan yang dilakukan terhadap orang ramai oleh pemidato-pemidato, penceramah-penceramah yang tidak ada keikhlasan sebegitu, dia lebih mendatangkan kerosakan berbanding dengan syaitan itu sendiri, kata Imam Ghazali. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi an yunzilahu an manabil muslimin. Dan orang yang ada kuasa, ada kemampuan untuk mengubah keadaan ini, hendak dia wajib untuk menjatuhkan penceramah yang sebegitu daripada mimbar-mimbar kaum muslimin. Wa yamna'uhum amma basyarah, dan menegah mereka daripada berceramah. Wa innahu min jumlatil amri, dan itu termasuk dalam kelompok, dalam pengertian mengajak kepada makruf, mencegah daripada kemungkaran. Jadi makna, sebagai contoh, pemerintah yang ada kuasa, kalau dia melihat penceramah-penceramah sebegitu, wajib dia menurunkan mereka daripada mimbar. Maknanya menyekatlah dan memberi laluan kepada ulama-ulama, guru-guru yang mukhlisin dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua lah, menjaga kita semua dan memberi peringatan kepada kita bahasanya tugas menyampaikan peringatan ini sebenarnya bukan tugas yang ringan. Dia merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi jurucakap bagi pihak agama, bukan bagi pihak diri sendiri. Wasalisu mimma tada'u, dan perkara yang ketiga yang wajib kamu tinggalkan. Alla tukhalital umara wassalatin, janganlah kamu bergaul dengan pemimpin dan juga sultan. Wala tarahum, dan jangan kamu, bahkan kalau boleh jangan melihat mereka. Lianna ru'yatahum, karena melihat mereka, wa mujalasatuhum, bersama dalam majlis dengan mereka, wa mukhalatatahum, dan juga bergaul dengan mereka, afatun azimatun, merupakan satu penyakit ataupun kebinasaan yang sangat besar. Walau ubtilita biha, kalau kamu diuji, makna terpaksa untuk kamu masuk dalam majlis mereka, da'anka madhahum wa thana'uhum, jangan kamu memuji mereka, jangan kamu menyanjung mereka. Lianna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala yaghdabu, murka, idza mudihal fasik, apabila orang fasik itu dipuji dan juga orang zalim itu dipuji. Mana kalau kamu memuji mereka, menyanjung mereka, bermakna kamu menyanjung orang fasik dan juga orang yang zalim. Ini jadi pada zaman Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali melihat raja-raja, menteri-menteri ini banyak yang fasik, yang zalim, menyalahguna harta rakyat, bermewah-mewah, terlibat dengan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi muji mereka makna memuji orang fasik dan juga orang zalim, dan sudah tentu
kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man da'a bi tuli baqaihim, dan barang siapa yang mendoakan mereka umur panjang, faqad ahabba, maka seolah dia menyukai untuk dimaksiati oleh Allah di atas muka bumi ini. Dalam keadaan raja-raja pada pandangan Imam Ghazali melakukan maksiat, zalim, tidak merampas hak orang lain dan sebagainya, tiba-tiba kita doakan mereka agar dipanjangkan umur, maka seolah-olah kita mendoakan agar berterusan maksiat yang dilakukan oleh mereka itu di atas muka bumi ini. Wa rabi'u mimma tad'u, yang keempat, daripada perkara yang sepatutnya kamu tinggalkan, alla taqbala syai'an min atayal umara, jangan kamu menerima sesuatu pun daripada pemberian pemerintah, raja-raja. Wa hadayahum, hadiah-hadiah mereka tak usah terima. Wa in alimta annaha minal halal, sekalipun kamu tahu ia daripada halal, yang halal. Lianna, kenapa? Ini Imam Ghazali beri alasan dia. Lianna tam'a minhum yufsidud din, kerana tamak kepada mereka ni dan pemberian mereka ini akan merosakkan agama. Li'annahu yatawalladu minhu al-mudahana, kerana ia akan menyebabkan kita terpaksa bermuka-muka dengan mereka. Padahal mereka tidak betul. Ada contoh, terpaksa muka-muka dengan mereka. Sepatutnya kita menyatakan, menegur, tapi kita tidak lagi berupaya menegur kerana kita sudah menerima ataupun berhutang budi dengan mereka. Wa mura'atu janibihim, dan terpaksa meraihkan aspek mereka, sisi mereka. Ia bukan meraihkan kehendak Allah. Kita terpaksa meraih betul ansur dengan kehendak mereka, dengan sebab mereka telah berjasa kepada kita, membayar kepada kita. Wal muwafaqatu fi zulmihim, dan juga mensepakati bersetuju dengan kezaliman mereka. Wa hadza kullu fasadun fid din, dan semua ini membawa kerosakan pada agama kita dan juga agama masyarakat. Wa aqallu madaratihi, sekurang-kurangnya mudarat yang sekurang-kurangnya kalau tak berlaku tadi sekalipun, annaka idza qabilta atayahum, kalau kamu dah mula menerima pemberian mereka, intafa'ta min dunyahum ahbabtahum, dan kamu mengambil manfaat daripada dunia mereka, maka kamu akan mengasihi mereka, menyintai mereka. Wa man ahabba ahadan, siapa yang menyintai seseorang, maka sudah tentu dia akan suka orang itu dipanjangkan umur. Wa baqa'uhu bidarurah, mana secara natural lah, secara dia panggil sekaligus, dah tentu kamu akan suka mereka kekal, mereka terus hidup. Dan kata Imam Ghazali, menyukai untuk kekalnya seorang zalim itu sama seperti menghendaki kezaliman ala ibadillah yang dilakukan ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Menyukai orang zalim, kata Imam Ghazali, sama seperti menyukai kezaliman itu sendiri. Wa iradatu kharabil alam, dan juga menghendaki menyukai kekalnya kezaliman sama seperti menghendaki kezaliman itu sendiri, dan juga menghendaki kharabil alam, rosaknya alam, kerana dengan kezaliman itu alam jadi rosak. Fa ayu syai'in yakun adhar min hadha ad-din wal afiyah wa aqibah. Kata dia, apalagi mudarat yang paling besar melebihi bagi agama daripada menyukai yang sebegitu, dan juga kesudahan yang paling berat bagi agama kita, kesudahan yang buruk lah, yang paling berat bagi agama kita daripada kesukaan kepada yang sebegitu, sesuatu yang boleh merosakkan alam ini. Wa iyyaka an tukhda'a bi istihwa'i syaitan, elakkanlah daripada kamu tertipu dengan keinginan syaitan. Au bi qawli ba'dhin nas laka, ataupun tertipu dengan ucapan sebahagian orang kepada kamu. Bi anal afdal wal aula an ta'khudha dinar wa dirham minhum, yang paling baik bagi kamu, yang paling utama ialah kamu terima saja pemberian mereka, dinar dirham mereka, wa tufarriquhuma, kemudian kamu agih-agihkan dinar dirham itu kepada fakir miskin.
fa innahum yunfiquna fil fisq. Kalau kamu biarkan dinar dirham itu dalam tangan mereka, mereka akan infaknya, belanjakannya dalam kefasikan yang maksiat. Kalau kamu terima pula, maka kamu akan infakkannya ke dalam kepada du'afa'in nas, manusia-manusia yang lemah. Khairu min infaqihim, itu sudah tentu lebih baik daripada belanja mereka dalam maksiat itu. Ini dia panggil logik lah, logik dari segi logik. Tapi Imam Ghazali peringatkan kita, beringatlah jangan tertipu dengan logik itu. Jangan tertipu dengan rasional yang diada-adakan itu. Karena kata Imam Ghazali, fa innal la'in, karena syaitan yang terkutuk sedang menyembelih kamu. Okay. Dengan rasional yang diada-adakan itu sebenarnya itu daripada syaitan yang sedang qad qata'a anaq katsir minan nas bihadzal waswasah, dengan hasutan sebegitu. Sebenarnya syaitan yang terkutuk telah memotong, malah telah membinasakan tengkok ramai daripada manusia. Jadi sebab itu kita tak boleh guna rasional, logik akal dalam perkara yang bercanggah dengan syarak. Yang menerima, kalau nak menerima pemberian, mesti pemberian itu halal. Dan tak boleh menerima pemberian yang haram. Kemudian kita buat logik, tak apa kita terima pemberian haram. Nanti kita buat masjid. Nanti kita buat baik. Jadi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya 4 perkara soal. Tidak akan berganjak kaki anak Adam daripada mahsyar. Melainkan setelah dari soal tentang 4. Dia sedidik tentang 4. Salah satunya adalah hartanya. Min aina iktasabahu, daripada mana ia perolehi dan ke mana dia belanjakan. Wa ma arba'atu alladhi yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 yang sepatutnya, semestinya kamu melaksanakannya, mengerjakannya. Yang pertama, an taj'ala mu'amalataka ma Allah. Hendaklah kamu menjadikan muamalat kamu bersama dengan Allah. Bihaitsu law amalaka biha 'abduk. Sekira-kira kalau kamu ada hamba, tarda biha minhu. Muamalat hamba itu dengan kamu tu, kamu buat kamu redha kepada dia. Wala yadhiqu khatiruka alaihi. Dan hati kamu khatir, mana lintasan hati kamu tidak resah dengan dia, tidak kecil hati dengan dia. Wala taghdab, dan kamu tidak marah. Jadi dalam kita mengerjakan salat, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena andaikan kita ni hamba dan Allah Ta'ala inilah Tuhan kita. Dan apakah kalau amal yang serupa itu dilakukan oleh hamba kita pada kita, kita akan redha kepada dia. Mana kita puas hati dengan dia. Begitulah juga. Kita kena beramal kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah, sekira-kira Allah redha kepada kita, Allah tidak murka kepada kita. Wa ma la yarda li nafsika, apa yang kamu tidak redha untuk diri kamu daripada hamba kamu. Dan ini semua al-majazi, kata dia. Ini semua dalam bentuk simbolik lah. Dalam bentuk panggil kiasan. La yardallahu minka. Sudah tentu Allah Tuhan kamu pun tak akan redha kepada kamu. Wa sayyiduka hakiki. Padahal dialah secara hakikinya adalah Tuhan kamu. Okay. Kalau kamu sendiri pun tak berpuas hati, kalau hamba kamu buat pekerjaan acuh tak acuh, maka bayangkanlah apakah Tuhan kita yang hakiki, Allah SWT, akan redha dengan kita bila kita beramal dengan acuh tak acuh. Amal sambil-sambil, tidak ikut perintah. Wasani, yang kedua yang mesti kamu lakukan ialah kullu ma amilta bin nas. Setiap yang kamu buat kepada orang lain, ij'al kama tarda li nafsika minhum. Jadikanlah sebagaimana yang kamu suka mereka lakukannya untuk diri kamu. Mana buat kepada orang lain apa yang kita suka orang lain buat pada kita. Li'anna la yakmulu imanu abdin, karena sungguh tidak sempurna iman seorang hamba itu sehingga yuhibba li sa'irin nas, dia menyukai untuk orang lain ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Yang ketiga, yang perlu dilakukan, kata Imam Ghazali,
idza qara'tal ilma wa tala'tahu, bila kamu membaca satu ilmu ataupun mengkaji, mentalaah, mengkaji satu ilmu, yang bagi an yakuna ilman, hendaklah ilmu itu ialah ilmu yang yuslihu qalbaka, yang membaiki hati kamu, wa yuzakki nafsaka, yang menyucikan jiwa kamu. Kama la alimta anna umraka, sebagaimana kamu kena andaikan seolah kamu bahwasanya umur kamu ma baqiya ghairu usbu', hanya berbaki seminggu saja lagi. Fa bid darurah, maka sudah tentu, ya, secara dipanggil langsung, kamu la tashtari, kamu tidak akan bersibuk dalam masa seminggu itu bi ilmu fiqh, dengan ilmu fiqh, ilmu khilaf, ilmu usul fiqh, ilmu kalam wa amsalihah dan sebagainya, li'annaka ta'lam, karena kamu tahu bahwasanya ilmu-ilmu ini tidak boleh mencukupkan kamu, tidak boleh menyelamatkan kamu di akhirat. Bal tashtaghilu bi muraqabatil qalb, bahkan kamu akan bersibuk dalam masa seminggu itu sebab kamu tahu umur kamu seminggu saja, tak tak orang kata apa, tak bermanfaat lagi kamu nak belajar ilmu untuk berdebat dengan orang lain, ilmu tentang nak semata-mata nak menampilkan kamu pandai dan sebagainya. Sebaliknya kamu akan bersibuk dengan ilmu yang bersihkan hati, kerana kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala sendiri mengisytiharkan bila berlaku hari kebangkitan nanti, dia tidak akan menerima melainkan orang yang datang dengan hati yang bersih. Wa ma'rifati sifatin nafs, dan juga ilmu yang memperkenalkan kamu sifat-sifat jiwa yang diterima oleh Allah, oleh arad an alaiqud dunya, dan juga ilmu-ilmu yang mengajar kamu untuk berpaling daripada keterkaitan dengan dunia. Wa tuzakki nafsaka min al-akhlaq zaimah, ada ilmu-ilmu yang membersihkan jiwa kamu daripada akhlak-akhlak yang keji. Wa tashtaliqu bi mahabbatillah, dan dalam masa seminggu itu yang berbaki dalam hidup kamu itu, sudah tentu kamu akan bersibuk dengan mengasihi Allah, meminta Allah, wa ibadati, dan juga beribadat kepadanya, wa tisafil hasanah, dan juga bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamuru ala aidin abdin yaumun wa lailatin illa wa yumkinu an yakuna mautu fihi. Bahkan sebenarnya kata Imam Ghazali, umur yang berbaki pada kita bukan seminggu sebenarnya, mungkin hanya tinggal sehari saja lagi. Jadi sebab itu kita kena anggap hari ini, inilah hari yang kita ada. Jadi bila kita menganggap inilah hari satu-satu yang kita ada, besok belum tentu mungkin kita akan mati. Maka apa yang kita nak buat pada hari ini? Maka sudah tentu hari inilah kita nak manfaatkan supaya kita ni selamat di akhirat. Istighfar, beribadat dengan paling baik dan sebagainya. Ayyuhal walad, wahai anak, isma' minni kalaman akhar, dengarkanlah daripadaku satu ungkapan yang lain, maksudnya tentang ilmu. Kerana baru tiga sampai ni baru keempat. Wa tafakkar fi hatta tajida khalasan, renunglah, berfikirlah tentang apa yang aku cakapkan sebagai tambahan untuk kamu ini, sehingga kamu akan mendapati itulah jalan penyelesaian bagi kamu. Law annaka ukhbirta, kalau kamu diberitahu, anna sultan ba'da usbu', bahawa diberitahu seorang raja selepas seminggu akan datang kepada kamu, akan mengunjungi kamu, akan menjarai kamu. Ya'lam annaka, maka sudah tentu kamu pada ketika itu, dalam masa seminggu itu, sebab selepas seminggu raja akan tiba, kamu la tashtaghilu, kamu tidak akan bersibuk illa bi islahi ma alimta, melainkan dengan kamu memperbaiki apa yang kamu amalkan, amalan perbuatan kamu. Kamu tidak akan bersibuk melainkan kamu memperbaiki apa yang kamu tahu bahawa sultan akan melihat kamu. Ya. Anna nazar sultan sayaqu alaihi. Sudah itu kamu akan membaiki dalam masa seminggu itu, sebelum tibanya sultan, raja, kamu akan buat sesuatu yang mana yang akan menjadi tempat jatuhnya pandangan raja kepada kamu, iaitu pakaian kamu, badan kamu, rumah kamu, hamparan yang kamu sediakan untuk dia, wa ghairiha, dan selainnya. Fal'an, maka sekarang, tafakkar, fikirkan, kata Imam Ghazali, ila ma asyartu bihi, kepada apa yang telah aku
tunjuk kepada kamu tadi. Ya, fa innaka fahimun, kerana kamu orang yang bijak. Fahimun mana orang yang mampu memahami. Wal kan fardu yakfil al-kaisu. Satu ungkapan saja mencukupi bagi orang yang cerdik, al-kaisu al-aqil. Tak perlu nak panjang-panjang. Qala Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, ila suarikum, wala ila amalikum, tidak kepada amalan-amalan kamu, walakin yanzuru, akan tapi ia melihat kepada hati kamu, wa niyatikum, juga niat kamu. Okay? Dan Allah Ta'ala adalah Malikul Mulk, Raja bagi segala raja. Wa idza aradta ilma ahwal qalb, dan jika kamu bila menyedari hakikat itu, bahwasanya Allah melihat hati, maka jika kamu ingin ilmu tentang hal ehwal hati ini, fanzur ila Ihya Ulumuddin, maka lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi min al-musannafati, dan kitab-kitab yang lain daripada tulisan-tulisanku. Wa hadha ilmu fardhu ain, ilmu ni ilmu fardhu ain, kata Imam Ghazali, ilmu tentang hati ni. Wa ghairu fardhu kifayah, dan ilmu yang lain pula fardhu kifayah. Kalau kamu tak belajar, orang lain belajar. Orang lain dah mengambil tempat kamu. Tapi ilmu ni fardhu ain, ilmu tentang hati. Dan ilmu lainnya adalah fardhu kifayah illa miqdara ma yuaddi faraidullah, melainkan dengan kadar untuk melaksanakan kefarduan Allah Ta'ala saja. Itu saja menjadi ilmu fardhu ain. Wallahu yuwaffiquka hatta tuhassilahu. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kamu untuk mendapatkan ilmu yang sebegitu. Ilmu tentang pembersihan hati, kata Imam Ghazali, ilmu fardhu ain. Adapun ilmu lain daripada itu fardhu kifayah, kecuali kadar yang kita perlukan untuk melaksanakan tanggungjawab kita, kefarduan kita. Yang keempat, yang terakhir, perkara yang perlu kamu laksanakan ialah ala tajma'a minad dunya aksara min kifayati sanatin. Jangan kamu himpunkan daripada harta dunia ini lebih banyak daripada kadar keperluan setahun saja. Itu Imam Ghazali, mungkin sesuai dengan zaman dia begitu. Jangan lebih daripada itu. Kama kana Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mempersiapkan li ba'dhin khudurati, untuk sebahagian daripada isi rumahnya. Bukan semua isi rumah, sebahagian isi rumah Nabi persiapkan untuk setahun. Tapi ada isi rumah, mana ada isteri-isterinya yang Nabi persiapkan untuk setiap hari saja. Faqala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, ij'al quta ali Muhammadin, jadikanlah keperluan hidup keluarga Muhammad ini kafafan, mencukupi saja, jangan lebih. Walam yakun yu'idu dhalika likulli hujuratih, tidaklah baginda mempersiapkan keperluan setahun itu bagi semua rumah dia, rumah-rumah isterinya. Balkana yu'iduhu, bahkan baginda mempersiapkan keperluan setahun itu liman alima, bagi isteri-isteri yang Nabi tahu anna qalbiha dha'fun, hatinya itu ada kelemahan. Yang maknanya tidak mampu, ada kebimbangan. Kalau tak cukup persiapan setahun itu ada kebimbangan. Wa amma, adapun isteri-isteri yang sahibata yaqinin, yang yakin, wa maka yu'idu, tidaklah Nabi mempersiapkan untuk mereka illa quta yaumin wa aw nisfahu, melainkan untuk bekalan sehari itu saja ataupun separuh hari. Ya, ayyuhal walad, wahai anakku, inni kuntu fi hadzal fasli multamasatik. Dalam semua itu, itulah yang kamu semua ingin daripada aku. Aku telah jawab semua sekali. Fayambaghi laka, oleh sebab kamu yang mencariku, mana yang bertanya soalan, menginginkan penjelasan daripada aku, maka kamu tidak ada pilihan melainkan an ta'mal biha, kamu kena amalkan. Wala tansani fiha, cuma aku mengharapkan yang kamu lupa kepadaku ini, fiha, dalam apa yang aku sampaikan tadi ini, jangan lupa min an tazkurani fi sadu'aik. Jangan lupa mengingatiku dalam doa kamu, dalam doa kamu yang baik-baik. Maknanya
Imam Ghazali seolah-olah merasakan bahawa dia tidak mengharap apa-apa pun daripada apa yang penjelasan yang dia sampaikan daripada anak murid dia yang meminta nasihat daripada dia ini, melainkan doa. Doa yang soleh, doa yang baik. Dan inilah yang menjadi penghujung daripada penghujung kitab kita ini. Dan hari ini kita khatam kita ini dengan doa inilah, insya-Allah. Adapun terjemahan doa ini boleh tuan-tuan sekalian tengok dalam edisi terjemahan mana-mana, insya-Allah ada. Ini kita baca saja kerana untuk kita menghuraikan itu akan mengambil masa, sikit masa. Okay. Dan bila dah ada terjemahan itu boleh berstandar berterjemahan itu, insya-Allah. Wa amma du'a alladhi sa'altani. Adapun doa yang kamu minta daripada aku, fatlubhu fi da'awati sihah. Maka carilah doa itu dalam doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW, doa yang maksur. Waqra' hadha doa fi awqatika khususan fi aqab salah. Dan bacalah doa ini, doa yang dia akan baca, dia akan ajar kepada kita ini, fi awqatika dalam kebanyakan waktu kamu, terutamanya khususan utamanya fi aqab salat, selepas salat. Iaitu doa Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha. Ya Allah, aku mohon padamu daripada nikmat ini kesempurnaan. Aku mohon pada kamu, ya Allah, kesempurnaan nikmat daripada pemeliharaanmu dawamaha, kesenantiasaan. Mana senantiasa aku berada dalam jagaanmu, ya Allah. Wa minar rahmati syumulaha. Dan juga aku mohon bahawa rahmat itu kesyumulannya. Mana aku mohon kesyumulan rahmat daripadamu, ya Allah. Wa minal afiyati husulaha. Aku mohon agar terhasilnya kesihatan, keselamatan untukku. Wa minal aishi arghadahu. Dan juga aku mohon daripada kehidupan yang paling lapang, kehidupan yang paling lapang bagiku. Wa minal umri as'adahu. Wa minal ihsani atammahu. Wa minal in'ami a'ammahu. Minal fadli a'zabahu. Wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Ya Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa aqrin bil afiyati ghuduwana wa asalana. Mana sertakanlah untuk kami ini keafiah, keselamatan, kesihatan darimu, ya Allah, pagi dan petang kami. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi aslahi uyubina. Wasbub ni mana tuangkanlah, simbahilah, ya, dengan sijal. Sijal ni baldi, dan baldi keampunan. Curahkanlah dari baldi keampunanmu ke atas dosa-dosa kami. Mana siramilah dosa-dosa kami ini dengan air yang menyucikan dosa-dosa itu. Wa munna alaina bi aslahi uyubina. Waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma sabitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas, dia panggil landasan istiqamah. Wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah. Wa khaffif anna siqlal awzar. Warzuqna 'aishatal abrar. Wakfina wasrif anna syarral ashrar. Wa'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karimu ya sattar ya halimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wal bil ijabati jadir. Wallahu a'lam bissawab. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa Imam Ghazali ini dan juga doa kita sama, insya-Allah, dan Allah membuka pintu keberkatan untuk kita daripada kitab ini, hasil karya Imam Ghazali ini, dan Allah memberi kekuatan pada kita untuk kita beramal dengan semua ilmu yang kita perolehi, insya-Allah. Dan selepas ini kita baliklah pada kitab Al-Mustakhlas.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.